Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahhamtana innaka antal jawadul karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana masih lagi diberi peluang kepada kita semua untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi nikmat-nikmatnya ke atas kita. Pada malam ini kita akan sambung bacaan daripada kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul. Sambungan hadis-hadis yang ringkas yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai perkara. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-wara'u sayyidul amali. Bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam, sifat wara' adalah penghulu ataupun ketua untuk amalan yang salih. Yakni seseorang itu akan dapat mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala amalan yang salih ini asasnya ialah apabila dalam diri seseorang itu mempunyai sifat wara'. Apa itu sifat wara'? Biasa bila kita dengar perkataan wara', yang terbayang orang yang dalam keadaan panggil apa? Nampak macam langsung tak cara ke dunia. Dia panggil wara'. Dari segi syaraknya, yang dipanggil wara' ini, sifat wara' ialah tarkus syubhati ihtiyatan wa hadran minal wuqu'i fil haram. Yang dipanggil wara' ini ialah meninggalkan segala perkara yang syubhah, yang tidak pasti halal ataupun haramnya. Ini tak pasti. Ada kemungkinan dia bawa kepada haram, ada kemungkinan halal juga. Yang syubhat ini ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Ihtiyatan, kerana sifat berhati-hati yang ada dalam diri seseorang. Berhati-hati dia dalam apa sahaja perkara yang dibuat, baik dalam bentuk makanan, dalam bentuk minuman, dalam bentuk pekerjaan. Dia memelihara diri dia daripada perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang tidak jelas. Syubhah ni duduk tengah-tengah. Sebab Nabi kata halal tu jelas,
Innal halala bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram pun jelas. Tengah-tengah antara halal dan haram tu Nabi kata wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara keduanya itu ada perkara-perkara yang samar-samar, yang tidak jelas statusnya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh orang ramai. Orang kebanyakan biasa tak tahu. Benda syubhah ni bukan dalam bentuk makanan sahaja. Hak makanan tu memang banyaklah hak syubhahnya. Tak tahu statusnya. Kalau kita di Malaysia ni masih kira mudah lagi lah nak tahu status makanan tu halal ke haram ke. Ada pihak yang berautoriti yang dilantik untuk memastikan sesuatu makanan itu halal ataupun tidak halal. Dia berdaftar dan sebagainya, kita boleh cek. Cuma ada sebahagian-sebahagian yang tidak didaftarkan, tak dicek. Ni benda yang syubhat. Kadang-kadang makanan-makanan yang seperti ini, lebih-lebih lagi yang untuk budak-budak, waktu lagi macam-macam ada. Tak tahu main mana. Dari segi labeling dia, tengok dia punya tu, tak tahu, kilang apa dia punya kandungan dia. Itu dari segi makanan, minuman. Ada juga syubhah-syubhah yang berbentuk lain. Contohnya insurans. Kadang-kadang tak pernah terfikir pun, kita insurans pun ada juga yang dipanggil tidak patuh syariah. Tak patuh syariah tu sebab apa? Tidak patuh syariah tu kerana kebiasaannya syarikat-syarikat ni, dia ada pelaburannya. Jadi syarikat itu melabur di tempat yang tidak patuh syariah. Kalau orang panggil insurans konvensional. Dia ada satu insurans berbentuk takaful. Kebiasaannya yang takaful ni dia ada penasihat syariah dia. Penasihat syariah ni fungsi dia apa? Penasihat syariah ni fungsi dia adalah untuk memantau perjalanan syarikat itu terima duit atas jalan apa, duit itu pergi mana. Semua tu dia akan cuba sedaya upaya supaya untuk mematuhi syariah, tidak terlibat dengan segala yang dipanggil riba. Jadi biasa orang kata insurans ke, biasa dia kata asal ada. Sebab nak murah kan. Nak murah dia kata asal ada. Tapi ini antara yang kurang diberi perhatian. Kita tak sedar duit yang kita beri itu, yang kita keluarkan itu disalurkan ke tempat yang tidak patuh syariah. Benda tu tak jelas sebab tak nampak dan orang pun tak tahu. Tapi saya khabar ni. Jadi itu satu bentuk syubhah yang kita. Jadi warak ini meninggalkan semua yang syubhat. Sebabnya kita nak berhati-hati.
Tujuan berhati-hati itu sebab apa? Supaya kita ini terselamat daripada jatuh ke dalam yang haram. Kalau syubhah tu masuk, jatuh dia ke tempat halal, tak apalah. Hak bimbangnya syubhah tu jatuh ke dalam yang haram. Yang tu masalah. Kita tak sedar, kita rasa okey je. Rupa-rupanya selama ni benda haram yang kita buat. Benda haram yang kita buat. Tapi kita tak sedar. Jadi meninggalkan perkara-perkara ini yang dipanggil warak. Warak tak semestinya guna pakaian compang-camping orang panggil warak, tak. Warak itu adalah sifat menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang tidak jelas, kerana takut jatuh ke dalam yang haram. Itu dipanggil warak. Dan ini asas kepada amalan-amalan soleh. Satu orang akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan perintah-perintah Allah apabila diri dia bersih. Bersih. Hatta kalau orang nak mengaji pun, orang nak belajar. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia pernah tanya, dia pernah mengadu pada guru dia. Dia mengadu pada tok guru dia nama Waqi'. Dia mengadu apa? Dia beritahu pada tok guru, saya ni lemah hafalan, teruk hafalan. Nak menghafal susah. Padahal setara Imam Syafi'i itu hafalan dia Masya Allah. Kalau ada dua muka surat ni kena tutup dulu sebelah. Sebab kalau tengok masuk dua-dua. Tapi dia mengadu kepada tok guru dia, su'a hifzi, dia kata, syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku mengadu pada tok guru Waqi', buruk hafalan aku. Tok guru kata apa? Tok guru bagi nasihat supaya tinggalkan maksiat. Tarkil ma'asi. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Tok guru bagi nasihat kepada aku supaya meninggalkan maksiat. Ada sebahagian riwayat sebut hak jadi lemah hafalan Imam Syafi'i itu ialah dia terlihat betis satu orang wanita tua. Terlihat, bukan nak tengok. Wanita, perempuan tua pula, bukan muda. Tapi orang yang hati dia bersih, diri dia bersih, sikit tu pun dia rasa kesan, tak suka sebelum ni, ngadu pada tok guru. Kemudian tok guru kata apa? Fa innal ilma nurun min ilahi. Tok guru kata kenapa kena tinggalkan maksiat? Sebabnya ilmu itu adalah cahaya daripada Allah. Ilmu ni adalah cahaya daripada Allah. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Cahaya daripada Allah tidak akan diberi kepada orang yang buat maksiat. Buat maksiat. Itu bab belajar. Apatah lagi kita ni hari-hari yang ada tanggungjawab, yang ada tuntutan, ditaklifkan atas kita untuk menunaikan perintah-perintah Allah. Wajib. Sembahyang fardu 5 waktu, hak wajib semua. Nak tunaikan perintah Allah, maka diri kita kena bersih. Bila tubuh kita dan diri kita ada perkara-perkara yang tidak bersih, ada perkara-perkara yang tidak bersih, apatah lagi kalau yang haram. Ada satu kisah,
zaman Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj ni satu orang gubernur yang dia zalim, banyak bunuh ulama pada zaman dia. Tapi dia ni takut dengan doa-doa orang-orang alim, orang-orang yang dekat dengan Allah SWT. Jadi fikir macam mana supaya doa-doa mereka ni tak makbul. Dia pun jemputlah semua orang ni, dia buat jamu makan, panggil belaka. Sudah makan, dia kata, lepas ni relax lah aku, lega lah. Doa buat-buat ni tak jadilah, tak makbul dah. Sebab apa? Sebab hak dia makan tu makanan haram. Dia beri makan hak haram. Doa kita nak makbul, antara cara untuk doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah kita ni, apa-apa yang masuk dalam tubuh kita itu adalah benda yang suci. Kalau tidak, jenuh angkat tangan doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dalam hadis Nabi kata, dia angkat tangan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, sedangkan makanan dia haram, pakaian dia haram. Pakaian tu tak ada kena-mengena pun dalam tubuh kita, tapi kita pakai. Nak makbul macam mana? Jadi untuk kita dapat menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaiknya dan seperti yang Allah Ta'ala nak daripada kita, maka perlunya sifat wara' ni. Ini dia punya asasnya. Dalam hadis lain ada disebut, la yakunu ar-rajulu minal muttaqina hatta yada'a ma laysa bihi ba'sun hadaran mimma bihi ba'sun. Seseorang itu tidak akan berada, tidak akan termasuk di kalangan orang-orang yang bertakwa sehinggalah dia meninggalkan sesuatu yang pada zahirnya nampak tidak ada apa-apa. Dia tinggal benda-benda yang seperti itu kerana takut dengan perkara yang ada apa-apa. Maksudnya dia tinggal yang syubhah kerana takut haram, baru layak masuk dalam golongan al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kalau kita tengok hadis ni, maknanya kalaulah satu orang tu dia tak jaga perkara-perkara syubhah ni, maka dia ni payah nak masuk dalam golongan ni. Nak masuk dalam golongan muttaqin ni macam mana? Main daftar ke macam? Tak. Nak masuk tergolong dalam golongan orang muttaqin ni dengan amal kita, dengan amalan kita, ketaatan kita. Dengan ketaatan inilah kita ini tergolong dalam kalangan orang-orang yang bertakwa. Tak cukup kita kata saya orang bertakwa, tak cukup. Dia bukan dengan kata-kata. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik kepada kita. Zaman kita sekarang ni lagi macam-macam, banyak benda yang memang sepatutnya setiap orang tu dia kena berhati-hati. Ni nak buat apa-apa pun dia kena berhati-hati. Tidak boleh ikut nampak senang, nampak seronok, tak. Kena tengok, khususnya dalam perkara yang melibatkan muamalat. Perkara yang melibatkan muamalat, bab makan minum ni masih lagi mudah. Bab muamalat ni, sebab pengetahuan tentang muamalat ni sangat-sangat sedikit di kalangan orang awam biasa.
Jadi dia perlu kepada penelitian, tanya pihak-pihak yang berautoriti, ulama, tanya kita nak buat apa, boleh tak begini. Fair. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-waladu thamaratul qalbi. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak adalah, kalau ikut terjemah literal dia, buah hati. Maksudnya anak yang Allah Ta'ala kurniakan kepada pasangan yang bernikah, yang berkahwin, dan anak itu adalah hasil yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Cuma anak ini dia ada juga dia punya Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, hadis selepas ni, bahaya dia. Bahaya anak tu. Sekiranya kedua ibu bapa dia tidak mempunyai keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada agama yang kuat, tidak ada pegangan agama yang kuat, anak ni akan jadi sebab berlakunya sifat-sifat, wujudnya sifat-sifat yang tidak baik pada diri mak ayah ni. Dalam hadis tu Nabi kata, al-waladu mabkhalatun majbanatun mahzanatun. Anak adalah punca kebakhilan, punca kedekut, bakhil. Yang ni sebab ibu dan ayah dia itu jadi takut nak keluar duit, takut nak belanjakan harta dia pada jalan-jalan ketaatan, jalan-jalan kebaikan. Sebab apa ni mikir ni, ada anak ni nak lagi anak jadi tak cukup pula. Ada nak bagi RM1 je, tapi jauh dia mikir. Nabi kata mabkhalatun, yang dia mendorong kedua ibu bapa dia untuk jadi takut nak keluarkan harta, nak beri sedekah jadi takut, nak guna untuk jalan-jalan kebaikan jadi takut. Takut sungguh. Sebab apa? Takut anak dia ni jadi tak cukup, takut jadi miskin. Kalau dia miskin, habis kurang harta dia, tak ada harta, macam mana nak beri makan ke anak ni? Sedangkan anak tu lahirnya di atas dunia ni dengan rezeki yang Allah dah tetap dah. Tetap dah. Oh, tetap lah ke? Tinggal nak yakin tak yakin. Kita rasa kita yang beri, kita yang usahakan, tapi sebenarnya itu Allah dah tetap dah. Yang kedua, majbanatun. Anak itu sebab punca kedua ibu bapa dia itu jadi pengecut, penakut. Kalau di sini Nabi SAW merujuk kepada sifat takut untuk keluar berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala zaman Nabi. Takut kalau dia keluar, dia pergi berjihad, mati, siapa nak jaga? Siapa nak jaga ke anak ni? Yang ketiga, mahzanatun, punca kesedihan. Anak ni jadi punca kedua ibu bapa dia untuk sentiasa sedih. Anak sakit, sedih. Anak minta apa-apa, mak ayah tak dapat nak tunaikan, sedih.
sehingga menyebabkan mak ayah ni dia jadi tak boleh nak buat benda lain. Nak tambahkan ibadat dia pun jadi tak boleh sebab tak mikir benda tu. Maksudnya Nabi SAW beri peringatan pada kita, walaupun Allah Ta'ala kurniakan kepada kita anak yang kita sayang, tapi dalam masa yang sama janganlah anak itu menyebabkan kita ini jauh daripada perintah-perintah Allah. Jauh daripada perintah-perintah Allah. Jangan sebabkan kita jadi kedeku, jadi takut, jadi sedih sangat. Kerana segala yang berlaku ni semuanya ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-waladu lil firashi wa lil ahiri al-hajar. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak yang dilahirkan adalah milik al-firash. Al-firash ni kalau terjemah literal dia maknanya hamparan, yakni tempat tidur. Tetapi Nabi SAW maksudkan anak itu akan diberi nasab mengikut al-firash, tempat tidur si wanita itu. Maksudnya merujuk kepada suaminya ataupun tuannya kalau wanita tu hamba. Baru boleh dinasabkan anak itu kepada lelaki yang bersama dengan wanita. Nak bin lelaki ni, binti lelaki boleh, hasil daripada perkahwinan. Kalau zaman dulu tuan dia bersama dengan hamba dia lahir anak, jadi anak tu bin pada tuan. Walil ahiri al-hajaru, dan untuk lelaki yang berzina dengan satu orang perempuan, Nabi kata dia dapat apa? Dapat batu. Untuk penzina, yakni lelaki yang berzina dengan satu orang wanita sehingga lahir anak, boleh tak anak tu nak dinasabkan kepada lelaki tu? Tak boleh. Nabi kata untuk penzina batu. Dia boleh dapat batu je. Maksudnya tak boleh dapat nasab anak tu. Dan itu yang diamalkan di negara kita pun macam itulah. Anak tu tak boleh dinasabkan kepada lelaki yang bersama dengan mak dia. Baik. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للشاكين في الله. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, celakalah untuk orang-orang yang ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. yakni ragu-ragu tentang kewujudan Allah, ketuhanan Allah, kebesaran Allah, segala sifat-sifat yang layak pada Allah dia ragu-ragu. Sifat kudrat Allah, iradah Allah, ilmu Allah, ragu-ragu. Nabi kata celaka untuk orang-orang yang macam ni. Sebab daripada dia lahir Allah jaga dia, Allah tunjuk pada dia begitu banyak sekali kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita fikir, kalau kita lihat, kalau kita renung, pasti kita akan meyakini tidak ada sesuatu yang dapat buat, yang dapat lakukan benda-benda ni melainkan Allah. Maksudnya begitu jelas sekali, jelas sekali. Yang mentadbir alam ni, yang beri rezeki, yang menyelesaikan masalah, semua Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan benda itu jelas.
Selain daripada Allah ni tak boleh buat apa. Hatta kita makhluk ni, manusia pun, hebat macam mana pun tak boleh buat apa-apa. Bila Allah Ta'ala berkehendak sesuatu, pasti berlaku. Walaupun kita nak lain, tak jadi. Masya Allahu kana. Apa yang Allah Ta'ala kehendak, pasti berlaku. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa yang dia tidak berkehendak, pasti tak berlaku. Ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia orang yang beriman ni, dia kena meyakini ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kena yakin. Jangan sikit pun ada keraguan dalam hati dia. Ya ke tak? Tak boleh. Bahaya pada iman dia. Dan Nabi pun doa kecelakaan untuk orang-orang yang syak. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah kanzun min kunuzil jannah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimah la ilaha illallah adalah salah satu daripada khazanah perbendaharaan syurga. Kalimah la ilaha illallah adalah salah satu khazanah perbendaharaan syurga. Maksudnya, kalimah la ilaha illallah ini akan menyebabkan pengucapnya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mendapat ganjaran yang besar yang akan disimpan untuk dia di syurga nanti. Ganjaran yang besar. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, miftahul jannati la ilaha illallah. Anak kunci syurga la ilaha illallah. Nak masuk syurga tu kena ada la ilaha illallah dulu. Tidak ada la ilaha illallah, tak ada syurga. Tak boleh, buatlah setara mana pun tak layak masuk dalam syurga. Dalam hadis yang lain, siapa yang ucapkan kalimah la ilaha illallah dengan ikhlas, pasti dia masuk syurga. Apa maksud ucap la ilaha illallah dengan ikhlas? Sahabat tanya pada Nabi, apa dia ikhlas kalimah? Kata, sebut la ilaha illallah dengan ikhlas. Tak khabar kau orang ke? Sebut senyap-senyap sorang-sorang. Nabi kata, tanda seseorang itu ucap la ilaha illallah dengan ikhlas ialah kalimah yang dia ucap itu dapat menghalang dia daripada perkara-perkara yang haram. Antahjizahu an maharimillah. Ikhlas kalimah itu ialah kalimah itu menghalang orang yang mengucapkan dia daripada perkara-perkara yang diharam oleh Allah. Itu tanda orang tu ucap la ilaha illallah ikhlas, masuk dalam hati dia tu makna la ilaha illallah. Sebab bila kita sebut la ilaha, kita menafikan segala bentuk ilah, segala bentuk sembahan. Kalau baca tata bahasa Arab, la nafi, la di situ dipanggil la, tujuannya untuk menafikan secara total. Penafian tu nafi terus. La ilaha, tidak ada mana-mana ilah, apa-apa ilah, illallah, melainkan Allah. Hanya ada satu sahaja, Allah. Dan makna kalimah ni besar. Dan makna kalimah inilah yang dituntut kepada setiap orang beriman
supaya diwujudkan dalam hati ni. Dalam hati kita semua ni, bila kita meyakini bahawa hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja zat yang layak disembah, yang berkuasa, barulah agama tu mudah nak mari dalam diri. Di asas ni. Tapi kalau lemah ni, maka lemahlah lain pegangan ni. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la imana liman la amanata lahu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman. Tidak ada iman kalau terjemah dia. La imana, tidak ada iman. Ulama kata tidak ada iman ni bukan makna tak beriman langsung. Tidak ada iman ni maksudnya tidak ada keimanan yang sempurna. Maksudnya iman seseorang itu tidak akan sempurna. Orang yang macam mana? Liman la amanata lahu. Tidak ada iman yang sempurna untuk sesiapa yang tidak ada sifat amanah pada diri dia. Tak ada amanah. Orang yang tidak ada sifat amanah ni, maka dia tidak akan dapat mencapai tahap keimanan yang sempurna pada Allah Subhanahu wa taala. Iman ni kalau ibarat tubuh badan kita, amanah ni, sifat amanah ni kalau diibaratkan pada tubuh badan kita ni macam ke hati ya. Hati. Dia punya ketua dalam badan kita ni hati. Hati ni baik, baiklah amalan. Hati ni jahat, maka amalan yang keluar pun amalan yang jahat. Dan bukan setakat itu sahaja, amanah juga ada pada anggota-anggota badan kita. Mata kita ada amanah dia, telinga kita ada amanah dia, lidah kita ada amanah dia, tangan kita ada amanah dia, kaki kita ada amanah dia, perut kita ada amanah, kemaluan kita pun ada amanah dia. Orang yang jaga semua ni, semua anggota badan dia ni, jaga betul-betul, tunaikan hak-hak yang sepatutnya daripada anggota-anggota yang disebutkan tadi, maka dia akan dapat mencapai tahap keimanan yang sempurna. Dapat tunaikan hak mata, segala yang dilarang untuk lihat, dia tak lihat. Ini hak, ini amanah mata. Ada tangan guna untuk buat kebaikan, itu amanah dia. Lidah untuk cakap yang baik, itu amanah pada lidah. Kaki bergerak menuju ke tempat yang baik, itu amanah pada kaki. Kemaluan, amanah pada kemaluan ialah tidak digunakan pada tempat yang diharamkan, itu amanah dia. Orang yang jaga amanah pada kesemua anggota badan dia ni, barulah dia akan dapat capai tahap keimanan yang sempurna. Kalau salah satu daripada anggota-anggota yang disebutkan tadi hilangnya sifat amanah pada anggota itu, maka iman dia pun jadi sakit, jadi lemah. Jadi lemah. Mata tak dapat sempurnakan amanah dia, lidah tak dapat sempurnakan amanah dia, perut tak dapat sempurnakan amanah dia, makan benda-benda yang syubhat, yang haram, maka dia akan menyebabkan iman dia lemah. Nak capai tahap sempurna tu tak boleh, tak mampu nak capai. Okay. Maka kita orang yang beriman ni kena sempurnakanlah.
Orang yang betul-betul nak dekatkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tahu maksud kehidupan di dunia ni untuk buat persiapan kehidupan akhirat, maka dia akan berusaha sungguh-sungguh nak capai tahap iman yang sempurna. Sebab kita ni bukan dituntut beriman semata-mata, kita dituntut untuk usaha tahap iman yang sempurna, tak rosak. Nak 100% kalau boleh. Bukan kalau boleh, memang nak 100% lah kehendaknya. Allah Ta'ala hantar kita atas dunia ni, uji kita macam-macam. Tujuan dia supaya kita ni pulang pada Allah Subhanahu Wa Taala, balik pada Allah Ta'ala nanti 100% yakin kita pada Allah je, tak jejah sikit. Iman sempurna. Sebab kalau iman kita lemah, tak sempurna, maka dia akan menyebabkan agama kita pun jadi tidak sempurna. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik kepada saya dan kita semua dengan apa yang disampaikan pada malam ini, sama-sama dapat kita jadikan pedoman untuk kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.